Alright, yo, Assalamualaikum guys. Aha. So dah 3 minggu kan, lebih kurang 3 minggu sebenarnya saya tak live tu kan. Sebenarnya punca saya tak live ni adalah berpunca daripada busy. Busy. So jadi programmer bukan tak adalah nak kata dia terlalu busy dan tak adalah nak kata dia tak busy sangat. Cuma ada jadual masing-masing lah. Cuma mungkin macam saya yang agak passionate sikit bila programming ni kan. So literally live saya pagi, petang, siang dan malam programming. Okay. So macam biasa sebelum saya mulakan, boleh saya sound check dulu tak? You all boleh dengar suara saya dengan jelas ke tidak? You all boleh saya punya video sangkut-sangkut ke tak? So saya minta tolong you all untuk baca gunakan kita punya live chat tu kan, gunakan kita punya live chat, komen sikit okey ke tak kita punya audio, kita panggil dia AV, audio visual. Kalau okey boleh tulis okey. Kan so malam ni kita memang agak sunyi sikit sebab ya tak ramai kan, dan saya pun dah lama tak live, so macam gini lah pergi dia. Okey, tapi terima kasih kepada penonton-penonton setia saya, masih ada lagi di sini, Faris Aizat. Okey, so special for brother Faris. Sorry minggu ni kita takkan bincang pasal UI UX. Tapi insya-Allah kita akan bincang nanti. Yang itu akan kita bincangkan nanti. Okey. So, ni dah pada clear kan, saya punya lighting kau okey. Ya rambut kacau. Okey. Ni bawah sikit lah kan. Dia tak perlu tinggi-tinggi benda ni. Alright. So malam ni kita nak cerita pasal jadi programmer ni kaya ke tak sebenarnya. Okey. Pertama sekali kan, sebelum kita go pada jadi programmer ni kaya ke tak, saya perlu beritahu sikit. Saya adalah seorang programmer dan juga seorang entrepreneur, yang mana saya memang minat bisnes, so dah jalankan bisnes. Saya pernah buka kedai komputer, saya pernah dan sampai sekarang lah saya buat satu syarikat, nama dia Skyrim Brilliant Services. So mungkin perspektif saya you all boleh kata agak bias sikit kan, sebab saya bisnes, so kaya ke bisnes ni kan. So kita akan campur-campur sikit lah kat situ. Okay, tapi sebelum kita go kepada kaya ke tak jadi programmer, sebenarnya kita kena tahu dulu programmer ni apa. Pertama, programmer bukan orang yang pertama-tamanya dia bukan orang yang sekadar buat design. Maksud saya buat design tu kan, kalau you all jumpa dalam kita buat sesuatu projek tu kan, dia ada fasa-fasa dia. Pertama dia buat ERD, Entity Relationship Diagram. Dia tentukan database tu macam mana. Lepas tu dia ada dia punya UI dia macam mana, kalau ada UI lah kan. Yang last sekali dah tengah-tengah tu baru ada programming. So sebenarnya programmer biasanya dia buat benda ni. Tapi programmer juga kebiasaannya dia tahu je macam mana nak buat design. Tapi jangan suruh programmer pergi buat design Photoshop ke apa, memang bukan bidang dia sebenarnya. Sebenarnya bukan bidang dia. Okay. Dan juga programmer tak semua programmer adalah tech savvy. Ni agak kelakar. Bukan kelakar, ni stereotype yang saya rasa perlu diperbetulkan. Dia biasa kalau dia belajar apa dulu kan dekat universiti. Saya belajar jadi programming, belajar coding je. Ya boleh lah tolong repair TV makcik kat rumah. Tak. Okay. Programmer bukan orang yang repair komputer, bukan orang yang boleh repair TV, projektor, radio dan sebagainya. So far paling teruk saya pernah kena projektor je lah, tapi alhamdulillah lah sebaik saya tahu. So boleh lah repair sikit-sikit kan. Okay, tapi pertama yang betul, itulah antara benda ni tu. Kita kena beritahu programmer dia bukan buat semua benda. Dia cuma tahu bidang utama dia programming. Dan tak semestinya programmer dia tahu pasal software. Saya ada jumpa programmer, saya tak kata dia programmer yang tak bagus, dia programmer yang bagus dalam bidang dia. Dia Java programmer, tapi dia Java programmer, betul lah, dia Java punya programmer. Tapi kalau suruh dia install ni, suruh dia ada virus ke apa, memang dia tak tahu apa lah. Memang dia tahu hantar kedai lah komputer tu kan. Memang tak boleh nak buat apa lah. So itu kena betulkan, tu programmer. Kedua,
skill-skill yang ada pada programmer, saya cakap tadi, programmer ni dia ada bidang-bidang dalam software development, dia ada banyak cabang, banyak bidang-bidang. Dia ada macam tadi saya cakap pasal database, design, kemudian programming, nanti ada testing, dah testing tu debugging dan lain-lain ni kan. Okay, so benda-benda macam gini biasanya programmer boleh buat, cuma dia ada speciality dia. Contoh macam saya boleh buat design, saya boleh buat hardware apa semua tu, database apa semua tu, literally saya boleh buat. Tapi saya punya speciality, saya boleh cakap saya memang hardcore back end punya programmer. So campaklah saya ke design, saya boleh buat. Tapi kalau tanya saya selesa bekerja kat mana, saya selesa bekerja sebagai back end. Cuma sekarang ni saya banyak bekerja kat front end lah, sebab saya nak asah saya punya skill dalam front end, buat design kan, main CSS, corner ni kan, semua tu kan. Okay, so jawapan dia programmer auto kaya. Sebab okay, ni cerita dia. Jawapan dia programmer auto kaya, kita boleh kata kuat kaya lah. Kita akan pergi kepada beberapa soalan-soalan panas lah. Gaji developer berapa sebenarnya, gaji programmer berapa sebenarnya minimum. Yang ni saya kena beritahu sebab sepanjang saya jadi programmer kan, saya ada jumpa tempat yang tawarkan too good to be true. Tapi betul, memang dia bagi. Saya ada jumpa juga tempat yang tawarkan, sis lah kau bagi gaji macam gini kat programmer. Nangis programmer tu, tapi programmer tu bagi kan. Terpulak masing-masing lah, gaji masing-masing kan. Tapi standardnya saya akan terangkan nanti. Okay, pertama sekali, jadi programmer kan, kaya atau tidak, literally basically kita boleh kata dia taklah kaya, tapi dia selesa sepatutnya. Kalau dia ikut standard, dia selesa. Tapi gaji standard kan, gaji standard untuk seorang developer fresh grad biasanya adalah 2,500, 2,000 ke 3,000 lah basic. Tapi dia mesti atas 1,500, 1,700. Pada saya the lowest I can take kalau saya fresh grad, tak ada pengalaman jadi programmer tu kan, saya akan minta gaji saya dalam 2,000. Itu kalau saya tak ada skill. Okay. Tapi alhamdulillah saya jumpalah yang standard. Gaji average tu dalam 3,000, 2,500, 2,800. Sebab bawah 2,000 ni biasa bukan gaji programmer. Sebab you imagine you belajar 4 tahun and then you dapat gaji yang katakanlah you dapat gaji 2,000 gitu kan. Ini gaji kasar saya cakap pasal gaji kasar, belum tolak-tolak lagi. Lepas tu kalau you single, you duduk kat bilik, kalau you duduk kat cyber, bilik dekat cyber, kalau cari yang pandai sikit dapatlah dalam 700-800. Tapi sakit lah. Tapi biasanya macam cakap tadi, gaji basic 2,000, gaji basic adalah 2,500 ke 3,000 gaji basic. Okay. So macam mana nak jadi programmer kaya ni, literally sebenarnya programming ni by pengalaman ini bukan standard umum, tapi ni by pengalaman saya. Kalau you all nak tahu, saya start buat service programming ni, buat service design website untuk orang apa semua kan, sebelum saya masuk U lagi. Cuma buka company tu waktu dekat U lah. Jadi sebenarnya awal-awal tu saya punya projek saya letak harga 400 je. Sebab waktu tu kita newbies kan, kita punya skill limited. Design tak lawa. Design tak lawa kan. So waktu tu saya kata okey lah, saya buatkan satu website untuk tuan. Saya letak harga 400 tuan satu design. Bukan secara design tau, tu dengan sistem lah tu dulu. Okay. So sebenarnya apa yang saya cuba sampaikan adalah gaji ni ataupun duit ni kan, dia datang kalau pada programmer based on your skill. Kenapa saya cerita saya start sebelum saya masuk U? Maknanya without formal punya education pun you boleh jadi programmer yang berjaya. Bahkan sebenarnya banyak banyak cyber security, orang-orang yang suka security kan, banyak yang saya jumpa, diorang power hacking, diorang power penetration apa semua tu kan. Tapi diorang tak pernah masuk, ada yang tak pernah masuk universiti pun. Ada yang tak pernah habis sekolah menengah pun, tapi power benda-benda macam ini. So benda ni sepatutnya berlaku pada semua bidang. Tapi hari ni kita bercakap pasal programmer kan. So berlaku yang saya dapat memang berlaku kat dalam programming punya skill. You ada skill, automatic you punya gaji boleh demand banyak.
Okay. So apa yang berlaku dekat fresh graduate kan, bila bila ditawarkan pekerjaan, gaji tak dapat sekian-sekian kan. Ada dua je punca dia. Punca yang pertama, you all tak beritahu pada majikan kan, pada bakal majikan apa yang you all mampu buat, ataupun you all tak ada bukti yang you all boleh buat benda tu. Yang kedua, you all memang tak ada buat. Okay, so ada dua sebab kenapa you all underpaid sebagai seorang programmer. Pertama, you all tak bagi tahu you all boleh buat sekian. Kedua, you all tak ada bukti, tak bagi tahu ni termasuklah tak ada bukti apa semua tu. Okay, yang kedua adalah you all memang tak ada buat. Sebab yes, saya faham dalam bidang teknologi kita memang laju memang laju gila dia punya pace dia tu. Sekejap belajar database, sekejap belajar ni, belajar ni, lepas tu dah tengah belajar ni pergi kursus apa tu, pergi event, dapat tahu oh sekarang latest stack macam ni, so nak kena belajar tu pula. So memang banyak, memang kita agak terkejar-kejar lah sebenarnya. So kalau kita tak boleh catch up dengan benda ni kan, so kita punya peluang nak demand gaji tinggi tu macam susah sikit lah. Kan. Okay, itu cerita pasal kalau you all jadi programmer kerja dengan orang. Okay, kalau you all niaga sendiri, basically dia bukan pasal programmer, ada pasal niaga. You all pandai niaga, you all pandai lah you all kaya lah. Itu je kalau buat niaga ni. Kan, dia bukan setakat marketing, dia pasal skill apa semua tu lah. Okay, jadi programmer auto kaya ke tak? You all boleh jadi kaya kalau you all ada skills. Tapi skills ni bukan sekadar you all kata saya pandai buat benda ni, okey tak, saya pandai buat benda ni, hire lah saya. Dia lebih kepada kalau you all ada portfolio, kalau you all ada benda lah nak ditunjuk untuk membuktikan you all memang reti buat benda tu. Kepada yang selalu pakai LinkedIn kan untuk cari kerja kan, biasanya yang pakai LinkedIn untuk cari kerja ni, you all perasan tak, dekat LinkedIn tu ada satu part tu untuk kita letak social media, dan ada satu bahagian tu kita letak website. Sebenarnya website ni kan, saya sangat recommend untuk you all letak you all punya online portfolio. Online portfolio ni maknanya sama ada you all punya personal project ataupun mana-mana project yang yang korang pernah buat dekat company sebelum ni kan, yang dibenarkan publish secara public. Contoh macam saya tak ada sorry to say, saya tak ada, bukan tak ada portfolio, saya ada portfolio, cuma portfolio saya dah dalam development mode dah dekat 6 bulan tak sempat buat. Okay, buatlah satu website, pakailah, kita ada banyak yang free you all boleh pakai GitHub. You all GitHub ada untuk buat page kan. Sekejap saya tukar sikit. Kalau saya pergi pada GitHub kan, kita buka je GitHub. Okay, kita pergi macam ni. Okay, kalau you all pergi pada GitHub, ada tau cara sebenarnya create a page. Tulislah create a page using GitHub. Nanti dia ajar lah ni, publish and share your own website free with GitHub. Nanti dia ajar lah cara macam ni apa semua kan. Kalau saya literally saya beritahu, saya seorang programmer, nama GitHub saya adalah Rashdi Alwi. Ni so nanti ada beberapa lah projek-projek yang saya public kan. So kalau you all nak tengok projek-projek saya yang saya pernah buat, adalah dekat GitHub ni yang public. Oh, hi Zul, thanks for coming. Sebagai contoh, kalau kita pergi dekat equipment, ini adalah saya punya FYP. So saya publickan je lah. Ni zaman-zaman tak reti guna Laravel lagi. Bukan tak reti guna Laravel, saya tak buat saya punya FYP guna Laravel. The reason sebab nak cepat. Jangan tiru yang tu buat kerja last minute, jangan tiru. Tapi saya tak adalah buat kerja last minute awal kot. Dah version 2 lah. Dah macam tu lah. Kan. Kalau projek under non-disclosure, jangan letak. So diingatkan balik. Okay, ada soalan kan daripada Mr. Harry. Kalau projek under NDA boleh letak dalam portfolio ke tak?
NDA ni kalau you all tak tahu, NDA ni adalah non-disclosure agreement. Tak, saya tak tahu bahasa Melayu dia apa, tapi dia macam agreement yang menyatakan you all tak boleh disclose apa saja you all buat. Jawapannya tak boleh. Contoh saya buat projek untuk kira apa projek best. Contohlah saya buat MySejahtera. Contoh katakanlah saya buat MySejahtera, lepas tu saya sign agreement, non-disclosure agreement. So kalau saya benda-benda yang dah masuk dalam non-disclosure agreement ni, jangan take risk. Sebab tu kan kalau you all di hire sebagai freelance jadi programmer kan, tengok agreement tu, make sure at least you all boleh claim yang you all buat benda ni. Bila you all boleh claim you all buat benda ni, so tak ada masalah. Contoh macam yang saya selalu buat dalam Skyrim, bila kita buat apa-apa service, kita ada buat non-disclosure agreement. Tapi dalam non-disclosure agreement ni adalah benda-benda yang tak boleh yang benda-benda yang kita tak boleh share ataupun disclose adalah contoh information, data. Contoh kalau macam saya buat MySejahtera tu kan, saya tak boleh lah pergi jual pula data user ni kat orang lain. Contoh NDA klien boleh letak dalam portfolio. Tak faham soalan tu. NDA klien tu macam mana tu? Jawapan ringkas, kalau NDA, kalau klien kata kita tak boleh disclose kita yang buat, tak boleh letak. Sebab tu dalam apa-apa NDA, pastikan NDA tu hanya tertakluk kepada data dan information sahaja. Dari segi sistem, kita kena pastikan kita boleh claim kita buat benda tu. Tapi it depends on you all. Kalau you all setuju, tak apalah saya nak buat benda ni secara senyap je, orang tak tahu, orang tak perlu tahu pun saya developernya. Macam itu, kalau you all sign macam itu, you all tak boleh lah nak disclose kan. Sebab tu saya cakap tadi dalam NDA, sebab NDA ni penting tau, dan NDA ni boleh kisaman menyaman tau. Baru-baru ni pun kecoh pasal NDA kan. Dalam NDA, make sure you all keep your right as developer to publish. Okay. Walaupun kita boleh dalam agreement cakap, boleh kalau contoh MySejahtera letak Jabatan Kesihatan je, bukan nama MySejahtera. Yang ni kalau tak silap saya boleh. Kenapa saya kata tak silap saya? Sebab saya tak pasti pasal punya law agreement. Tapi inilah dia punya tricks. Saya tak mengajar you all untuk buat benda-benda salah. Cuma the trick is, kalau dia kata kita tak boleh cakap kita buat MySejahtera, tapi kita boleh cakap saya pernah buat software untuk Kementerian Kesihatan. Saya tak cakap pun mana-mana MySejahtera apa semua. Screenshot pun tak ada. Tapi saya beritahulah software ni boleh detect orang tu ada COVID ke tidak, software ni boleh benda-benda macam gini. Kalau dia tak menjelaskan, dia tak mendedahkan software tu secara terus, tak ada masalah. Kalau tak ada black and white pasal NDA, literally tak ada apa-apa lah. Soalan daripada Faris kan. Kalau tak ada black and white pasal NDA, literally tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa maknanya lantar. You nak cakap you buat ke, you nak cakap you tak buat ke, it's up to you. Dan sangat bahaya. Bila tak ada NDA ni kan, sangat bahaya kepada you sebagai programmer dan kepada klien. Saya pun dulu tak buat NDA waktu awal jadi waktu freelance kan. Saya dulu tak ada buat NDA. Sebab saya tak rasa benda tu penting. Tapi lama-lama saya buat juga walaupun dia renyah. Sebab saya dah start rasa dia penting lah. Dia macam satu, supaya saya boleh claim. Biasanya saya buat NDA supaya saya boleh claim, okay, kod ni syarikat tu punya, tapi saya terlibat dalam pembuatannya. Sebagai contoh kan, katakanlah Harry cakap kat saya, Shidi, aku ada idea nak buat satu software untuk boostkan kau punya YouTube. Contoh naikkan subscriber, padahal dah ada orang buat dah. Ni kan contoh kan. Okay. Okay, sorry. Contoh tadi Mr. Harry cakap kat saya, Shidi, I ada satu idea untuk software untuk boostkan
subscriber YouTube. I ada logik dia. Tapi I tak reti programming. You boleh buat tak? Okay. So, saya boleh buat. Dan dalam agreement, saya akan cakap, okay, this software I create for you. You pay me to develop this software for you, Mr. Harry. Okay. So, the code is Mr. Harry. Okay. The code is owned by Mr. Harry. Maknanya apa-apa berlaku pada code tu yang bertanggungjawab adalah Mr. Harry lah. Kan? Bila dah publish apa semua. Tapi saya still boleh claim saya yang buat. Saya yang buat benda ni. Dalam NDA tu kita state lah. Saya tak boleh nak share logik tu. Maknanya saya tak boleh lah. Hari ni saya buatkan auto subscriber YouTube untuk Mr. Harry. Esok saya jual pula Faris. Aku ada software ni. Kau nak marketkan tak? Ni logik dia. Saya tak boleh lah jual macam tu. Sebab that's logik. Itulah. Itu antara aset-aset dia lah dalam NDA. Sebab tu NDA kena clearly state apa skop dalam NDA. Okay. Mungkin contoh yang saya teringat lagi kan, contoh yang you all akan start nampak NDA ni penting. Okay, ini kita pergi isu sensitif sikit You all ingat lagi tak case Sugarbook? Kan kalau you all fikir betul-betul kan, Sugarbook tu personally lah, saya tak go deep sangat pasal berita tu. Tapi saya tengok muka orang tu, saya tak rasa dia yang buat software tu. Dia hire orang untuk buat Sugarbook tu. Tapi Sugarbook tu di-own by dia. Tapi kalau you perasan kan, yang kena apa saman ke apa semua kan, dia bukan dia punya developer. Sebab adalah agreement, sama ada dia non-disclosure agreement ataupun memang agreement yang selain daripada non-disclosure agreement kan. Cakap okay, memang aku yang buat. Aku boleh beritahu lah aku yang buat Sugarbook ni. Tapi Sugarbook ni di-own oleh you. So anything happen, Sugarbook ni langgar law ke, Sugarbook ni boom ke apa kan, you dapat lah. Okay. So apa hal kita cerita pasal law lah dia dah. Tapi lah, sebab memang macam gitu. Kita cerita pasal law sebab dia kait mengait. Dan kait mengaitnya adalah kan, bila you ada agreement ni, you punya harga projek naik tu je. Sebab bila ada ringkasan dia sebenarnya macam gini, bila ada risk, bila ada satu risiko yang you perlu tanggung, value you akan meningkat. Okay. So kalau you all business and memang entrepreneur ataupun nak freelance, projek yang tak ada NDA dengan projek yang ada NDA, kebiasaannya projek yang ada NDA ni kan, harga dia akan naik sikit. Sebab you boleh dipertanggungjawabkan dengan apa yang you buat melalui NDA tersebut. Okay, kejap. Saya nak ringkaskan pasal cerita NDA ni kalau you tak faham. Kalau dalam NDA kata you tak boleh share langsung dalam apa jua bentuk yang merujuk kepada software tersebut, maknanya you tak boleh share. Tapi kalau dia kata you tak boleh, contoh macam tadi, macam MySejahtera kan, you tak boleh cerita yang you buat MySejahtera. Betul, you tak boleh cerita you buat MySejahtera. Tapi kalau I still nak publish kan, mana I still nak marketkan diri I, saya tak cakap saya buat MySejahtera. Saya akan cakap saya pernah buat software untuk KKM. Tu je. Tapi kena berhati-hati juga. So segala tindakan you all tidak dipertanggungjawabkan oleh saya atas nasihat ini. Senang ceritanya, baca NDA you betul-betul, fahamkan NDA tu betul-betul. Dan NDA ni kalau you tak buat, orang lain buat. Dan kebiasaannya biarlah kita buat. Bukan nak biarkan dia berat sebelah, tapi nak pastikan kita faham NDA ni betul-betul. Sebab tu kalau you baca NDA, sebenarnya NDA kan, apa-apa agreement, cerita dia nak suruh dua-dua belah pihak setuju je. Contoh pasal Mr. Harry ni tadi kan. Okay, Mr. Harry ada logik pasal ada idea untuk buat software untuk naikkan subscriber YouTube kan. So dia cakap dia ada idea tu. Agreement tu sebenarnya nak cakap Shidi, you buatkan software ni untuk I, tapi you janganlah buatkan untuk orang lain. You janganlah pergi jual pula I punya logik ni ke orang lain. Itu je, kita nak cakap benda tu je. Tapi untuk membenarkan law tu berlaku, ada lah NDA tu. Okay, ringkasan pasal NDA, make sure you baca. Dalam senang cerita, in life kan,
dalam kehidupan ni, bacalah apa-apa agreement. Kan samalah macam wallahu alam lah, tapi saya rasa dalam masyarakat kita kan, bab-bab baca agreement ni kita macam nak tak nak je. Lagi-lagi bila agreement tu dalam digital. Bila agreement tu dalam digital, lagilah kita jumpa je I agree, dia punya tick box tu kan, kita tick, lepas tu kita pun I'm in. Tapi bila apa-apa jadi, kita boleh buat apa-apa. Itulah yang berlaku macam dalam kes Facebook. Ni cerita 2-3 tahun lepas, kalau you all ingat. Okay, dah menjawab contoh MySejahtera letak Jabatan Kesihatan je, bukan nama MySejahtera, boleh, sebab dia tak merujuk direct daripada MySejahtera. Kemudian tak ada black and white pasal NDA. Literally NDA tu tak ada, you all boleh buat apa saja you all nak. Kalau aku belajar apa yang korang belajar, rasanya aku dah boleh faham sikit-sikit dah. Sekarang ni aku cuma tahu hang cakap bahasa Melayu je, lain-lain tu don't worry Khairul Hadi, tak susah pun sebenarnya. Dia tinggal passion je. Tapi tak semua orang jadi programmer. Kalau semua orang jadi programmer, siapa nak jadi lembu pergi MACD. Ini yang faham Khairul Hadi ni kawan saya sebenarnya, housemate. Dia baru buat hot. Kalau you all nak tempah benda-benda lukis apa semua, boleh order kat dia. Di PM dia, rasanya dia ada juga. Di, kau di channel lah Di. Tengok Di. Okay, kita teruskan. Pergi kepada, kalau dia bagi tahu jangan upload pula lepas tu, padahal time tu kita publish dah projek tu. Okay, soalannya adalah ada NDA tak? Kalau tak ada NDA, dia boleh bising je lah. Dia boleh bising je lah. Kalau ada NDA, you kena turunkan lah sebelum apa-apa tindakan undang-undang diambil. Okay, so clear tak kat situ? Berkenaan dengan NDA ni, sebab saya kenal Mr. Harry ni kan, dia lagi biasalah main dengan NDA kan. So kalau salah tolong betulkan Mr. Harry. Tapi tahu saya yang saya cakap tadi tu, that's the reality lah. Okay, so berbalik kepada tajuk kita, jadi programmer kaya ke tak. Kalau you all nak jadi programmer yang kaya, pertama you kena ada skill. Kedua, make sure you boleh buktikan you ada skill tu. Macam mana nak buktikan you ada skill tu? Buatlah satu projek kat GitHub ke, lantak you all lah, you all pakai GitHub ke Gitkraken ke. Buatlah satu website portfolio yang menyatakan you buat benda tu. Contoh my boss dekat tempat saya kerja kan, dia kata apa macam mana nak tahu Minah ataupun Mamat ni power kan, cuba cari dalam apa-apa repo, apa-apa artikel ke yang dia ada tulis pasal benda tu. Okay, jap, selingan memang confirm lah lembu tu naik. Kita pergi 2 MACD kot pakai lembu tu. Kan, aku daripada dulu nak jadi dinosaur, tak jadi lagi. Okay, alright. Okay, so berkenaan tadi tengah cerita pasal apa? Cerita pasal bukti. You ada skill dan you boleh buktikan you punya skill kan. Nak buktikan ni bukan sekadar you letak dekat you punya LinkedIn, you letak you letak gambar, no. Dalam industri yang saya ada sekarang dalam industri yang saya pernah join kan, mostly orang lebih convince bila you ada demo. Contoh literally based on saya punya GitHub tu, sekejap GitHub /Rashidi Alwi. Kalau pergi kat GitHub saya kan, orang tengok equipment load system ni, kalau patutlah kejap tukar. Okay, kalau orang tengok equipment load system ni, orang tahu kalau setakat nak buat website yang ada yang ada JavaScript basic-basic, Mamat ni boleh lah buat. So kalau orang tanya, bab design si Rashidi ni boleh buat tak? Adalah design tips kat situ. Lepas tu orang mungkin akan banyak tahulah yang saya banyak guna Laravel sebab ada 2 Laravel kat sini. So currently saya tak banyak mencari kerja, so tak banyak lah dekat saya punya GitHub ni. Tapi kalau you all aktif kan, kepada you all yang
berminat nak jadi programmer ataupun dah jadi programmer nak jadi programmer yang masyuk lagi sikit kan. You all cantik kan you all punya GitHub ni. So bila minta kerja kan, letaklah QR code aku bagi idea pasal cara nak minta kerja, nak upgrade kan. Dekat CV tu kan letak you all punya link GitHub. GitHub saya Rashidi Alwi. Contoh saya rasa ada tak? Bukan. Tak ada lah, kejap Harry Intelligent Technology. Mr. Harry, apa you punya GitHub? Saya tak jumpa lah. Ke Mr. Harry je. Sekejap, kita hijack kejap Tak masa-masa jadi konten dalam ni kan. Ke Mr. Harry dah tak ada dalam ni? Tak ada lah. Taylor Hotwell. Sekejap saya tunjuk contoh. Taylor Otwell GitHub. Taylor Otwell. Okay, contoh ni Taylor Otwell. Taylor Otwell ni dia adalah owner dan dia bukanlah, dia kata owner boleh lah, dia adalah owner dan developer Laravel. Kalau you all tengok dia punya dia punya GitHub memang clean lah. Dia beritahu clearly apa dia buat. Ni Laravel framework, repository dia literally ada 23. So kalau macam Laravel ni free tau. So macam mana dia buat bisnes? Laravel tu ada part yang berbayar. Kalau you all nak pergi yang berbayar. Dan lepas tu dia ada juga projek-projek lain. Ni yang lagi high level punya developer lah, dia programmer lah. Okay. Contoh macam saya punya tak banyak. Lagi satu macam JP, dia Muhammad Franz tau. Saya tak tahu nak panggil dia apa. Tapi Jean Pierre ni, John saya tak ingat sepatutnya John ke Yon. Tapi Muhammad ni kan, dia developer yang banyak contribute pada Ionic punya framework. Macam capacitor ke apa semua, dia banyak buat. Dan dia boleh layan, senang cerita dia master JavaScript. Segala jenis JavaScript tu dia boleh tapau lah. Macam React ke, Vue.js ke, Vanilla JavaScript, jQuery, Angular. Kalau you all tengok, ini adalah benda-benda je. So kalau orang nak hire dia, dia boleh minta gaji yang lebih tinggi lah. So kalau you all ada kawan-kawan yang masih lagi tak bekerja ataupun you all student yang masih lagi belajar kan, segala projek yang you buat, you hantar kat lecturer yang selama ni you pakai pendrive pindah-pindah tu kan, buat GitHub, jadikan dia public. When you have portfolio, gaji you akan jadi lebih tinggi, no matter how. Sebab katakanlah you own a business kan, you ditawarkan, you ada dua staff yang ditawarkan. Seorang ni dia kata dia boleh buat PHP, dia boleh buat Laravel apa semua tu kan. Seorang lagi dia kata dia boleh PHP beginner tapi dia ada sediakan projek. You nak pilih yang mana? Personally kalau saya akan pilih yang projek lah. Sebab ada bukti memang benda tu dia yang buat. Okay, sekejap saya pun nak check kawan saya ada tak. Ini kawan saya kan, dia punya GitHub pun kalau you tengok dia banyak main lah, dia banyak main macam-macam. Ini dia punya FYP rasanya. Ini dia punya FYP. Tapi basically kita tahu dia memang main PHP, dia memang main apa lagi, dia memang biasa dengan JavaScript, dia tahu pakai Docker. So ini memang akan naikkan you. Sorry lagi sekali, baru you all nampak kan. Okay, so dengan adanya GitHub ke apa kan, ini akan lagi pada personally kalau you all nak jadi programmer, ini memang akan lagi bantu you all untuk naikkan you all punya gaji selain daripada letak CV je dekat GitHub and so on tu. Okay, kalau pasal security
Orang-orang security tahu lah nama ni. Oh, tak ada Ya ke rempah ni orang yang saya cari? Cuba saya cek rempah ke berempah. All GitHub tak ada. Kalau berempah tak ada juga. Okay. Alright. Sekejap. Okay. So harapnya menjawab lah jadi programmer ni auto kaya ke tak? Dia kaya ni dalam apa-apa bidang lah kan. You kena ada skill, you boleh buktikan you punya skill. Kalau you nak kerja dengan orang, kalau you tak nak kerja dengan orang, you just nak kerja sendiri, niaga kan, apa yang you boleh buat adalah you kena ada skill, you buat produk. Macam saya sendiri, kadang-kadang kan, macam saya, orang yang minat programming, dan memang literally hidup matiku programming lah kan. Apa yang berlaku adalah kerja, tapi kita ada personal project kita sebab kita memang nak explore. Contoh macam baru-baru ni, ni tak payahlah saya kecilkan balik contoh macam baru-baru ni saya study pasal Laravel DAS. Laravel DAS ni pasal testing InsyaAllah akan ada lah series of tutorial pasal Laravel ni Cuma sekarang ni memang agak busy, so tak sempat sikit nak buat tutorial lain. Sekejap. Okay. Alright. Okay, lupa nak cakap welcome to Aiman Bakir dan Nurul Zarifah. Aiman Bakir ni pun orang-orang yang dalam bidang-bidang juga, dalam security and programming juga lah ni. Okay. Alright. So ada apa-apa soalan tak? Ataupun ada apa-apa request yang you all nak tanya? Kan, you all cakap je dalam komen tu, nanti saya jawab. Okay. Okay, saya nak clarify sikit benda bila saya baca ni kan, pasal NDA lagi sekali. NDA tolong baca betul-betul. Tolong baca betul-betul NDA. Ada sebab kenapa NDA tu tebal. NDA ni biasanya dia macam takaful. Kita rasa macam useless bayar tiap-tiap bulan sebab tak accident kan. Tapi bila dah accident ataupun bila dah na'udzubillah apa-apa jadi pada kita, waktu tu lah kita tahu kepentingan dia. Okay. Alright. So saya rasa itu je. Tajuk malam ni memang dia macam menyimpang. Bukan nyimpang, dia banyak cabang sebab pasal duit kan. Okay. Tips rahsia daripada saya, kalau you all nak kaya kan, niaga. Niaga memang tak senang tak ada siapa cakap niaga senang. Tapi kalau you all nak niaga, kalau you all nak kaya, niaga. Dan tips lagi, kalau you all nak niaga yang maju dan kaya kan, jangan fokus pada produk ataupun servis. Fokuslah pada tolong orang. Betul. Sebab pengalaman saya buka kedai, ada sebulan tu dia macam dah tamak sikit tau. So kita fokus macam, okay, bulan ni kita nak boostkan kita punya profit. Waktu tu lah everything akan jadi lain. You punya marketing, cara you tulis ayat dah berbeza, apa semua dah beza. Tapi bila saya fokuskan pada customer, pada tolong orang, pada memang nak tolong orang repair komputer dengan harga yang berpatutan, waktu tu lah business is going well. Tapi business tak mudah, cuma dia tak impossible. Kalau you nak cepat kaya, daripada you join MLM kan, produk-produk yang apa benda entah tu kan, niagalah betul-betul, tolonglah orang. Cari you punya speciality. You sebagai manusia ada benda you boleh tolong orang kan, jadikan benda tu business. Okay, kejap soalan. Tadi ada share ke berapa standard gaji programmer pada saya ini bukan daripada mana sumber. Personally pada saya, standard gaji developer paling rendah you patut dapat adalah 2,500 paling rendah. Bawah daripada tu tak sepatutnya you dapat lah. Okay. Tapi jangan lupa juga bercakap pasal gaji standard developer ni, make sure kita boleh buat lah kerja standard developer. Sebab ada juga antara kawan-kawan saya yang owner business, majikan apa semua kan, dia kata dia tak ada masalah sebenarnya nak bayar gaji asas ataupun nak bayar lebih sekalipun.
Tapi problemnya kan sebab dia ada pengalaman yang agak teruk dengan fresh grad kan. Bila kita hire fresh grad kan, dalam CV cakap macam ni, macam ni, macam ni, tapi bila suruh GitHub pun tak tahu. So dia macam, dia sebagai business owner akan jadi petak macam kan. So dalam bab kerja, dalam bab gaji kan, dia bukan sekadar daripada orang yang minta kerja. Dia bukan sekadar tanggungjawab orang yang beri kerja tu lah, tapi kena juga kita yang nak minta kerja ni kenalah jujur, kenalah boleh buat benda tu lah. Mudah kata jadi manusia jangan nipu. You kata you boleh buat, you boleh buat. 2,500 tu label fresh grad dengan zero working experience ke? Yes. Sebab ini satu lagi, nasib ada soalan macam ni. Satu lagi cerita, ni cerita betul kan. Saya belajar di Universiti Awam. Kalau you orang tahu, saya daripada USIM, Universiti Sains Sultan mana datang Sultan Universiti Sains Islam Malaysia. Okay, saya masuk ke company pertama saya masuk, gaji saya 3,000. Tapi ini plus minus lah, sebab gaji basic dekat cyber memang biasanya 3,000, dan saya memang ada beberapa experience saya boleh tunjuk waktu tu. Okay, tapi junior saya dia daripada universiti swasta kan, dia masuk gaji kalau tak salah 3 lebih tak. So dari segi networking pun ada beza kalau bab gaji ni ada banyak lah faktor selain daripada faktor you punya skill. Tapi menjawab soalan, yes, 2,500 tu fresh grad. 2,500 tu fresh grad. Sebab okay, saya tunjuk contoh last sebelum kita go pada next stage. Sekejap kita letak you tengok kereta katakanlah you punya gaji adalah 2,500 darat 12. Ini adalah gaji you setahun kan. Ini adalah gaji you setahun. Katakanlah you belajar 3 tahun, 4 tahun. Saya belajar berapa tahun 3 tahun katakanlah darat 3. So you ada 90,000. Inilah nilai you punya cost. Kalau you rasa baloi, okey lah. Pada saya 90,000 ni macam minimum lah. Untuk 4 tahun saya belajar, saya sepatutnya dapat sekian. Okay, harap clear kat situ. Okay, kejap, ada apa-apa soalan lain? Terima kasih juga kepada Haikal Wahid 02. Kan malam ni memang sunyi sikit. Sekali lagi saya minta maaf sebab lama tak live, busy. Sebab nanti you all boleh lah tengok lepas ni saya akan aktif sikit untuk open saya punya GitHub. Ada projek-projek yang kita dah boleh public kan, ada testing kan. Tapi bukan saya update saya punya GitHub bukan sebab saya nak cari kerja baru, tapi sebab saya sedang menggunakan GitHub dengan lebih baik. Sebab seronok tau bila kita tengok kita punya projek tu ada orang like kan. Dulu saya ada buat satu projek Laravel yang mana kejap sebenarnya banyak je lagi tapi saya tak pin. Ni semua public. Template admin, template admin bukan saya punya. Human app bukan. Mana saya ada buat satu package Laravel yang saya ada satu package Laravel yang dah siap ada Bootstrap dengan Tailwind sekaligus. Sebab saya ada masalah bila nak pakai Bootstrap kan, Tailwind tu nak kena adjust. So ada satu package tu saya buat memang untuk kalau you all nak pakai ada, tapi nantilah saya public kan. Tak jumpa pula ni. Okay, ada tips tak nak demand gaji tinggi daripada majikan? Okay, isu pasal gaji dengan majikan tinggi ke tak, berani tak kita contoh berani tak kita tanya pada majikan kenapa gaji kita sekian-sekian? Sebab kebanyakan orang bab gaji ni kan benda yang orang kata macam sensitif macam you all punya pakaian dalam. Padahal personally saya rasa gaji tak adalah sesensitif itu. Memanglah dalam biasa orang akan cakap you tak payahlah bagi tahu gaji you kat orang kan, untuk jaga hati lah, untuk apa,
untuk mostly untuk jaga hati dan supaya tak ada orang iri hati dengan you. Sama lah tu, jaga hati ya kan. Tapi tips untuk dapatkan demand gaji yang tinggi majikan kan, kalau you all rasa you all patut dibayar lebih daripada tu, pergi lah tanya you punya bos. Bos, contoh bos, gaji saya sekarang 2,300, boleh tak tahun depan saya nak gaji saya naik sikit? Kalau you all berani cakap lah, tahun depan saya nak gaji saya 3,000 boleh tak? Sebab dalam job description bos nak saya boleh buat Laravel je kan, tapi ni saya boleh buat Laravel, saya boleh handle database, lepas tu saya boleh handle server kan. Okay, so kita kena berani cakap dekat bos lah. Kan? Ya, saya tak tahu kenapa, tapi ramai orang rasa bab gaji ni agak sensitif. Dia macam, pada saya macam agak kelakar. Bab gaji you sensitif, tapi bab belanja you beritahu semua orang. Contoh bab belanja you beritahu semua orang, ini tak semualah. Dia macam semua benda dia beritahu lah. Hari ni dia beli apa kan. Tak salah. Saya tak cakap benda salah. Benda tu tak salah. Cuma saya rasa macam bab gaji dia hanya perlu sensitif apabila diperlukan lah. Maksud saya sensitif apabila diperlukan kan. Masalah kita sekarang, bila kita kata gaji tu sensitif kan, kita nak cakap dekat bos kita pasal gaji pun kita macam segan-segan. Padahal bos memang tahu gaji kita berapa. Ni lebih istilah yang tepat je, sensitif tak kena tempat lah. Okay. So nak gaji lagi tinggi, justify apa yang you buat dan kenapa gaji you perlu lebih tinggi. Macam alhamdulillah kat tempat saya, tiap-tiap tahun bos tanya apa contribute, dia tak beritahu kita tau contribution kita apa. Dia terus tanya kat kita, boleh tak you beritahu apa contribution you dekat company tahun ni? How you feel you doing? Are you doing great ataupun are you doing so great? Kan, daripada situlah dia akan nilai kan kita kena ada increment ke tidak. Okay. Kalau macam kawan saya pula, saya suka dia punya fahaman pasal gaji kan. Kita orang tak cerita tau gaji kita orang sesama sendiri berapa. Tapi dia beritahu lah, lagi tinggi gaji kau lagi banyak kerja kau. Tu je. Kalau kau rasa kau mampu buat kerja lebih banyak daripada sekian-sekian, you ada skill yang lebih, you minta lah gaji lebih tinggi. Why not? Kan? Okay. Secara asasnya, secara ringkasnya lah kan, gaji lagi tinggi bermakna tanggungjawab you lebih besar. So kalau you mampu, take it. Why not? Okay. So harap tu membantulah. Sorry. Okay. Harap tu membantulah. So video ni saya buat live, dan saya takkan, dia akan ada je kat YouTube tu kan. Mungkin ada lah edit sikit, tapi biasanya tak edit pun. Sebab saya mana ada editor, semua buat sendiri kot. Lampu IKEA. Ini demo sikit lah. Kalau nak tahu, lampu sebelah kiri saya ni IKEA. Lampu sebelah kanan ni lampu ring light, dulu beli. Belakang ni green screen sebab dinding saya sangat tak menarik. Dan saya memang suka main green screen. Okay. Ya. So motor kita malam ni, tinggi gaji, tinggi tanggungjawab. Kalau mampu, silakan angkut. Alright. So saya nak cerita pasal minggu depan. Okay. Cerita minggu depan. Sebab sebelum ni macam dah terlambat kan. Tu yang tak ramai orang tengok kan. Saya tak ada masalah tak ramai orang tengok. Kalau tengok saya buat je. Walaupun so far saya dapat 6 orang je yang tengok. Tapi okey je lah. Cakap pasal 6 orang tengok dah tinggal 5 lah. Tapi tak apalah. Okay. So minggu depan, kalau you all orang design, kalau you all orang yang berminat kan dengan design kan, minggu depan kita akan bedah MySejahtera. Yes. Ini saya akan share lah dengan you all apa pendapat saya pasal MySejahtera. Kita akan bincangkan pasal UI UX. UI UX ni adalah user interface and user experience. Saya akan terangkan kenapa saya sangat suka UI yang baru ni kan. Saya rasa diorang makin sensibel lah. Diorang punya designer bukan makin berotak tau. Dia macam, dia dah start faham lah yang user
susah sebenarnya nak tekan-tekan ni dengan server kau lambat lagi apa semua dah. Tapi kita akan bincangkan lah kenapa UI tu makin lama makin bagus. Okay. Okay, dan minggu depan juga saya akan terangkan pasal ada satu software, ada satu apps ni yang bukan saya seorang cakap, UI, UX dia memang tip top. Mungkin you all pernah dengar kot pasal cerita ni. Warga-warga Twitterian selalu lah kan, isu-isu ni. Okay, so ajaklah kawan-kawan yang minat design ataupun nak jadi designer ataupun nak belajar pasal design, datang minggu depan pada hari dan masa yang sama, hari Rabu pukul 9:30 malam. Tak jadi tak jadi nak buat nada macam dalam TV tu kan. Okay, kan MySejahtera makin mantap kan dari segi UI lah. Dari segi server tu saya dah tak tahu sangat. Okay. Last jokes pasal UI. Pasal MySejahtera. MySejahtera kalau you all dah update, lepas scan dekat mana-mana kedai, jangan lupa check out tau. Kalau tak nanti sistem detect kau duduk dekat dekat Tesco tu, dekat Lotus tu 2 hari. Kau buat apa kat situ? Okay. Sebab benda ni kena pada saya duduk dekat Speedmart dekat rumah saya tu sehari lebih kot. Sebab saya lupa nak log out. Saya lupa nak check out. Jangan log out susah. Check out. Peringatan, lepas ni pakai MySejahtera, jangan lupa check out. Okay. Alright, itu saja daripada saya. Kalau you all ada apa-apa, nak request tajuk ke kan, nak saya review, saya tak buat sangat tau review produk. Tapi kalau you all nak saya bagi pendapat pasal produk kan, contoh macam headphone ni saya dah pakai dekat 3 tahun tau. Yang ni saya tukar dan dia sangat best. Dia sangat best. Contoh ya, benda ni saya boleh review kan. Boleh lah bagi idea apa kan. Okay, doakan saya juga insyaAllah hujung bulan ni, hujung bulan ni saya akan launch satu kelas. Mungkin dia berbayar tapi tak mahal lah. Saya boleh jamin dia tak akan lebih RM50. Kan. Menarik kan. Dan kita akan buat beberapa kontes lah. Kan, siapa menang, siapa yang datang, siapa yang berjaya jawab soalan ke apa kan, ataupun komen dia menarik kan, kita bagilah dia hadiah satu domain ke, satu website ke kan. So minggu depan adalah tarikh yang penting. Banyak aktiviti kita nak buat minggu depan. Banyak juga saya akan upgrade minggu depan dari segi konten apa semua kan. So datanglah minggu depan. Kita akan cerita pasal UI UX. Kita akan buat aktiviti sikit. Ada giveaway lah. CD buat giveaway. Saya pun tak sangka saya buat giveaway. Okay. Itulah. Kau tersadai kat mana Jad? Seminggu. Aku tak sampai seminggu lah. Aku 2 hari je. Aku sehari lebih kat Speedmart. Okay, jumpa lagi dalam minggu akan datang. Kalau ada apa-apa tanya, ada apa-apa soalan nak tanya kan, macam baru teringat ke apa kan, you tanya je lah. Saya 5 minit ada je depan PC, walaupun walaupun gambar dah tak ada lah. Alright. Okay, jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe channel saya, Rashidi Alwi. Kalau you all ada adik-adik ataupun junior-junior yang baru nak minat dalam programming, bolehlah ajak diorang like and subscribe saya punya channel. Sebab sekarang saya memang banyak fokus kepada programmer to be, bakal-bakal programmer yang nak jadi programmer kan. Sebab saya suka mengajar. So bolehlah ajak diorang untuk like and subscribe saya punya channel. InsyaAllah lah kita akan try untuk buat yang lagi best untuk you all. Okay, itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.